cinta. Sayang, sayang, sayang Kinabalu, keamatan pesta bulan 5. Pertama kali mengunjungi ke Kundasang seperti berada di luar negara kerana suasana persekitaran yang cukup berbeza. Cuaca sejuk, segar dan nyaman dengan pemandangan indah adalah keunikan dan keistimewaan yang terdapat di Pekan Kundasang, kira-kira 13 km dari daerah Ranau Sabah. Kundasang adalah sebuah pekan kecil yang paling hampir dengan Gunung Kinabalu. Ia terletak hanya 6 km dari Taman Kinabalu, iaitu hutan simpan tropika yang amat kaya dengan biodiversitinya, berkeluasan 754 km persegi. Cuaca segar serta pemandangan indah menjadi faktor utama ramai pelancong datang berkunjung ke Kundasang. Pertanian merupakan sumber pendapatan utama kepada penduduk di sini. Justru tidak hairanlah Kundasang menjadi pusat membeli belah sayur-sayuran yang sangat terkenal, manakala pelancongan menjadi sumber pendapatan kedua terpenting bagi penduduknya. Menurut anak jati kelahiran Kampung Kinasaraban Kundasang, Jaibi Bandaran, 69 tahun, sektor pelancongan mula berkembang di Kundasang sejak tahun 60-an lagi. Bagaimanapun jelasnya, sebahagian besar pengunjung ketika itu bukan rakyat tempatan, sebaliknya pelancong dari negara barat, Jepun dan Korea. Memang diorang saja yang sanggup di sini, sanggup jalan kaki, sanggup yang tahan rasaklah lebih kurang begitu. Habis dalam pengalaman saya dalam tahun 61 tahun 62 memang saya ada ikut diorang sikut barang naik Gunung Kinabalu. Jadi begitulah, kadang-kadang diorang jalan kaki daripada Tempeluri datang kemari. Jadi pada masa itu dia kasih gaji itu pun sudah memadai, paling mahal sudah pada masa itu dalam satu hari 3 ringgit. Jadi saya rasa paling mahal. Jadi sikutlah daripada sini pergi bawa dia orang naik Gunung Kinabalu. Majoriti penduduk Kundasang adalah kaum dusun selain Bajau, Sungai, Melayu dan Cina. Walaupun hanya sebuah pekan kecil, Kundasang menyediakan kemudahan prasarana pelancongan yang lengkap seperti hotel, motel, chalet dan homestay. Ia disediakan sebagai kediaman sementara bagi pelancong yang ingin bermalam dan melihat sendiri kehidupan masyarakat di kawasan ini, di samping bertujuan memperkenalkan budaya kaum pribuminya yang menjadi salah satu sumber ekonomi bagi penduduk Kundasang. Dalam soal bahagian pembangunan ini, memang sekarang jalan pun sudah baik daripada yang dulu, dan perhubungan pun dari Kota Kinabalu, dari Sendakan, dari Tawau dan juga keseluruhan dari Semenanjung adalah yang baiklah. Jadi soal pembangunan ini memang datang daripada perkuncian pendapat daripada luar dan juga pendapat daripada penduduk tempat ini. Dan kemudian pula sekarang anak-anak tempatan di sini banyak sudah yang berpendidikan atau sama sekali pendidikan. Kalau sekiranya pendidikan belum ada, mungkin tiada perubahan. Tapi itulah yang membanggakan, tujuan utama dalam segi pendidikan yang memberikan perubahan-perubahan dalam segi pembangunan dan juga penghidupan penduduk-penduduk terutama sekali di kawasan ini. Kundasang, Kinasaraban, Penutuhan dan sekitarnya. Seperti mana-mana gunung tinggi di seluruh dunia, Gunung Kinabalu juga menyimpan cerita-cerita mistik dan legendanya tersendiri.
kalau macam cerita yang dulu konon naga di Gunung Kinabalu ini ada dia punya mutiara. Jadi itu saja saya dengar, dia bilang ini memang Cina yang pergi ambil itu telur naga di gunung. Jadi kemudian dia naik sana, dia ambil itu. Jadi dia naik di perahu konon, naga konon membubut sama dia. Jadi ada satu kami panggil tuliyah, dia bilang di sini. Batu bulat-bulat yang daripada sungai. Jadi ada satu tempat yang dia kasih panas di dalam perahu dia itu. Jadi kemudian yang sudah panas dia begitu itu mulut naga dia umban ini, akhir-akhir dia kalah lah. Kaum Kadazan Dusun yang menetap di sekitar Pekan Kundasang dan Ranau disifatkan sebagai penjaga dan pelindung Gunung Kinabalu untuk sekian lama. Atas dasar kepercayaan bahawa roh nenek moyang mereka yang telah mati berada di Gunung Kinabalu dan sekitarnya, mereka menganggap tanah sekitar, hutan, air dan Gunung Kinabalu itu sendiri adalah tanah suci yang perlu sentiasa dipelihara. Pada awalnya, kegiatan meneroka dan mendaki Gunung Kinabalu adalah perbuatan di tegah kaum dusun. Ini bagi mengelak kemarahan roh nenek moyang mereka yang kemungkinan akan mengganggu penduduk setempat serta pendaki sekiranya dilakukan. Namun pada 1851, seorang Gabenor British di Labuan, dikenali sebagai Sir Hugh Low, memulakan ekspedisi perjalanan pendakian ke Gunung Kinabalu bertujuan dengan hasrat untuk berkompromi dengan semua penduduk tempatan dengan mempersembahkan korban bagi menenangkan jiwa roh-roh nenek moyang mereka. Perkataan Kinabalu asalnya adalah perkataan kaum dusun, iaitu gabungan perkataan Akinabalu. Aki membawa maksud nenek moyang, manakala Nabalu bererti gunung. Gunung nenek moyang dalam bahasa Melayunya, atau secara tepat lagi, gunung yang menjadi tempat persemadian roh-roh nenek moyang kaum yang dahulunya dikenali sebagai headhunter. Dikatakan seseorang itu dianggap sebagai pahlawan apabila dapat memenggal banyak kepala musuh pada zaman dahulu. Justru terdapat pantang larang yang perlu dipatuhi bagi setiap pendaki ke Gunung Kinabalu. Pendaki dinasihatkan agar sentiasa menjaga tata tertib dengan baik. Selain perlu menjaga adab pemakaian, pendaki dilarang membuat bising, tidak memanggil nama orang sesuka hati, tidak marah atau gelak terbahak-bahak. Apatah lagi kelakuan yang boleh mendatangkan bahaya dilarang keras semasa pendakian, seperti mendaki dalam keadaan mabuk dan terhuyung-hayang disebabkan Gunung Kinabalu mempunyai struktur batuan yang curam, berlubang dan mudah tergelincir. Pendaki juga dinasihatkan agar tidak membuang air kecil atau besar di dalam kelopak air semula jadi yang terdapat di atas Gunung Kinabalu. Perbuatan itu bukan saja tidak elok pada pandangan masyarakat tempatan, ia juga dipercayai boleh membangkitkan kemarahan penghuni halus yang menetap di sana. Bagi Jaibi sebagai anak jati Kundasang, dia melihat kaitan antara Gunung Kinabalu dengan penduduk sekitarnya begitu kuat. Malah keistimewaan yang dimiliki Gunung Kinabalu menjadi lubuk rezeki bagi penduduknya. Sebahagian besar daripada jurupandu atau malim gunung dan pengangkut barang yang lebih dikenali sebagai porter terdiri daripada penduduk dusun di sini. Ada satu guide yang nama Gunting orang Pendutuhan pada masa itu. Nama Gunting Lagadan. Jadi itu yang saya selalu ikut. Pada masa itu bukan senang mau naik, dia mesti mau bawa ayam putih, baru warna putih. Untuk apa? Untuk mungkin dia kasih semangat dia kasih yang semangat yang di Gunung Kinabalu pada masa itu. Kemudian dia bawa sana, potong, baru naik. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar kaki Gunung Kinabalu, bekerja sebagai porter umpama sudah menjadi darah daging, biarpun tahu kecederaan boleh menerjah diri mereka pada bila-bila masa.
Sememangnya tugas mereka berhadapan dengan pelbagai cabaran. Namun, demi sesuap nasi, Jainin Waimi, 40 tahun, yang sudah lama berkhidmat sebagai malim gunung, menganggap turun naik Gunung Kinabalu adalah satu perkara biasa. Sudah dalam 7 tahun. Berapa kali abang sudah naik ke Gunung Kinabalu? mungkin dalam ada 600 kilo, 600 kali lah. 600 kali. Okey. Bekerja sebagai malim gunung, kebiasaannya mereka diupah sebanyak RM180 bagi setiap pendakian dan akan bertugas 3 hingga 4 kali seminggu bergantung kepada permintaan pendaki. Mereka yang bekerja sebagai porter pula hanya diupah sebanyak RM9 bagi setiap kilogram barangan yang dibawa. Namun, mereka seakan sudah lali dengan kepenatan yang terpaksa dilalui setiap hari kerana bagi orang gunung seperti mereka, pekerjaan sebegitu sudah sebati. Nama Gunung Kinabalu cukup gah. Seteguh tegaknya puncak antara tertinggi di Asia Tenggara. Simbolik kepada ketinggian Gunung Kinabalu yang menyapu awan, Sabah mendapat julukan negeri di bawah bayu. Gunung Kinabalu yang menjadi mercu tanda Sabah terletak di Taman Kinabalu diwartakan sebagai Taman Negara pada 1964. Pewartaan Taman Kinabalu dibuat berdasarkan ekspedisi saintifik Persatuan Diraja Kinabalu pada 1962 hingga 1964 diketuai oleh Profesor Connor. Di kalangan pendaki gunung di seluruh dunia, Gunung Kinabalu begitu tersohor namanya. Malah menikmati keindahan panorama dari atas puncak antara nikmat bagi setiap pendaki yang berjaya sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Tidak hairanlah 70% pendaki yang cuba menawan puncak Kinabalu adalah pendaki luar negara. Worldview Broadcasting Channel turut tidak mahu ketinggalan mencatat nama menjadi sebahagian daripada pendaki ke puncak gunung itu. Justru 3 petugas WBC diamanahkan untuk memikul misi berkenaan bagi menjadikan Gunung Kinabalu antara cabaran yang dipertaruhkan dalam agenda menerokai dunia. Ikuti catatan pendakian ini. Berlepas menaiki pesawat dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu merupakan titik mula perjalanan kembara kami. Setelah menjejakkan kaki ke Kota Kinabalu, perjalanan diteruskan ke Pekan Kundasang yang mengambil masa selama 2 jam menaiki kereta. Meskipun Kundasang hanya pekan kecil, keadaan cuacanya yang sejuk dan berkabus menjadikannya antara tempat tumpuan pelancong. Bagaikan lukisan hidup dan hamparan hijau, tatkala melihat bentuk muka buminya yang berbukit bukau berlatar belakangkan Gunung Kinabalu, menjadikannya antara lokasi kegemaran bagi si perakam lensa dan pencinta alam. Gunung Kinabalu yang menjadi kemegahan bagi penduduk bumi bertuah ini diisytihar sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2000. Keindahan alam semula jari Gunung Kinabalu yang kaya dengan flora dan fauna serta cabaran laluan ke puncaknya menjadi pilihan buat pendaki tegar. Dalam perjalanan ke Pekan Kundasang, kami melewati Pekan Nabalu yang terkenal dengan deretan gerai kayu yang menjual kraft tangan dan cenderamata hasil buatan penduduk setempat. Singgah sebentar di lokasi persinggahan ini memberi kesempatan kepada kami untuk berehat seketika dan membeli beberapa perlengkapan pendakian. Besok, kru penerbitan WBC akan cuba mendaki hingga ke puncak Gunung Kinabalu ini. Sepanjang perjalanan, menyaksikan suasana perkampungan di kaki gunung cukup mendamaikan. Sejurus tiba di Kundasang, kami menginap semalaman di homestay Kinabalu Rose Cabin. Menjelang petang tahun baru 2012, kami berkesempatan meninjau sekitar Pekan Kundasang
sambil mencari tempat penduduk di kawasan ini menyambut ambang tahun baru. Namun, tiada sebarang sambutan dilakukan. Sebaliknya, mereka menyambut kedatangan tahun baru dengan berkumpul bersama rakan-rakan atau keluarga. Selepas makan malam di salah sebuah restoran yang terkenal dengan keenakan resepi supnya di daerah Ranau, kami pulang ke homestay untuk berehat dan menyiapkan kelengkapan untuk pendakian. Seawal 7 pagi, kami bertolak dari lokasi penginapan dari homestay Kinabalu Rose Cabin ke Taman Kinabalu bagi memulakan ekspedisi pendakian kami. Waktu sekarang menunjukkan 7.50 pagi dan sebelum memulakan pendakian, kami perlu mendaftar di Taman Kinabalu di sini dan akan memulakan pendakian di Timpohon. Bagi saya, pengalaman pertama mendaki cukup membimbangkan kerana pendakian ini menuntut ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Tambahan pula, persiapan kecergasan hanya dilakukan ala kadar. Namun berbekalkan semangat, cabaran ini kami sahut demi melaksanakan misi WBC. Selepas membuat pendaftaran dan sarapan bersama, kami bergerak ke pintu Timpohon. Pendakian sehingga ke puncak Gunung Kinabalu bukanlah semudah yang disangka dan ia memerlukan bantuan malim gunung yang berpengalaman tahu akan selok-belok gunung itu. Biarpun laluan pendakian Gunung Kinabalu tidak begitu mencabar berbanding gunung lain yang sesetengahnya perlu masa berhari-hari untuk sampai ke puncak, namun ia mampu menarik kunjungan lebih 250,000 pengunjung pada 2009, termasuk hampir 50,000 orang cuba untuk mendakinya. Sekarang ini kami dalam perjalanan ke Timpohon Park, kira-kira 4 km daripada Kinabalu Park. Dan dari situlah kami akan memulakan pendakian ke Gunung Kinabalu. Jam 9.30 pagi, kami memulakan perjalanan sejauh 8.7 km dari pintu gerbang Timpohon. Kami sekarang berada di Timpohon, iaitu tempat pertama sebelum pendakian bermula. Terdapat dua laluan untuk sampai ke puncak Kinabalu, sama ada bermula dari pintu Timpohon atau Mesilau. Mesilau adalah laluan alternatif yang jaraknya lebih jauh 2 km berbanding Timpohon. Kami memilih untuk bermula dari pintu Timpohon yang laluannya bertangga, ada naik turun, lebih curam berbanding laluan Mesilau yang kurang curam dan persekitarannya lebih menarik. Pun begitu, buat pendaki yang tidak berpengalaman, dinasihatkan agar bermula dengan laluan dari pintu Timpohon. Sepanjang laluan pendakian ke Laban Rata, terdapat 7 hentian rehat disediakan bagi pendaki untuk berehat. Setiap pondok mempunyai nama khas tersendiri, iaitu Pondok Kandis, Ubah, Lowi, Mempening, Layang-Layang, Wilosa dan Pondok Pakar. Kita ada lagi 5 km nak sampai ke puncak Gunung Kinabalu dan melaksanakan misi kita. Satu demi satu hentian rehat kami singgah untuk melepaskan penat dan melapik perut dengan bekalan makanan yang dibawa. Laluan anak tangga batu yang semakin curam benar-benar menguji kelasakan dan stamina kami. Saya terpaksa mendaki perlahan dan menggunakan inhaler lantaran keletihan melalui laluan yang semakin curam. Sekarang ni kita dah 3 km. Dan sekarang kita berada di Hempening, 2,450 meter dari atas laut. Dan lagi 3 km untuk sampai ke Laban Rata. Laluan semakin sukar, namun pendakian terpaksa diteruskan. Saya hampir putus asa untuk terus berada dalam ekspedisi ini. Namun, apabila melihat ketahanan tumbuhan yang mampu terus hidup dalam suhu dingin di atas gunung ini, menyuntik sedikit semangat pada saya untuk meneruskan pendakian. Walaupun sebelum ini kumpulan kami ketinggalan di belakang berbanding beberapa kumpulan pendaki lain, kami mampu sampai ke perhentian kelima dan memintas beberapa pendaki lain. Okay, sekarang ni kami berada di perhentian layang-layang pada pukul 2.45 dah di kilometer 4. Dan
Perjalanan mungkin mengambil masa lagi 1 jam untuk kita sampai ke Laban Rata. Dan kini kita berada di ketinggian 2,745 meter dari aras laut. Jom. Perjalanan kian mencabar, ditambah dengan hujan renyai dan cuaca yang semakin dingin, memperlahankan pendakian kami. Jam menunjukkan pada pukul 4 petang dan laluan di sini semakin curam dan sukar untuk dilalui. Dan sekarang kami berada pada ketinggian 3,001 meter dari arus laut. Cuaca semakin sejuk dan berkabus dan hanya tinggal 1 kilometer saja lagi untuk kami sampai ke perhentian terakhir iaitu di Laban Rata. Tatkala terlihat kelibat rumah rehat, saya tersenyum menandakan kami semakin hampir ke perhentian Laban Rata yang menempatkan bilik tempat pendaki berehat sebelum meneruskan pendakian ke puncak. Seawal 2.30 pagi keesokannya, kami meneruskan pendakian ke puncak selepas bersarapan di restoran Laban Rata. Lengkap berpakaian sejuk dan lampu suluh di kepala, kami mula mendaki anak tangga kayu yang menjadi jalan penghubung sebelum memanjat batuan curam menuju ke puncak. Mendaki dalam suasana gelap dan terpaksa melawan suhu dingin, ditambah dengan oksigen yang kian menipis, membuatkan pergerakan agak lemah dan perlahan. Jam 6.15 pagi, Aswad dan juru kamera tiba di puncak Gunung Kinabalu sekaligus berjaya menyempurnakan misi ekspedisi ini. Berjaya. Ya, berjaya. WBC akhirnya berjaya meletakkan WBC ke puncak Gunung Kinabalu. I'm on the top of the world. Sejam 15 minit kemudian, saya tiba dan akhirnya kami semua berjaya berdiri di puncak Kinabalu di ketinggian 4,095.2 meter. Hilang seluruh penat lelah dan kesakitan tatkala melihat keindahan ciptaan Tuhan dari atas puncak. Riak kepuasan dan terharu terpancar pada wajah masing-masing. Kejayaan membawa nama dan memacak banting WBC di atas puncak tertinggi Asia Tenggara ini menjadi pendakian simbolik dan bersejarah bagi WBC. Harapannya agar WBC dapat membawa nama merentas dunia ke tahap tinggi. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasan, banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu.